النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. وقال أيضا: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فهو أجر مئة شهيد. وقال أيضا: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih sekalian, dengan kesian belas kasih saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita malam ni dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu masjid ataupun dipanggil sebagai rumah Allah. Kehadiran kita di sini, tuan-tuan, tak ada sabit langsung dengan diri kita sendiri. Bukan dengan kegagahan kita, bukan dengan sebab hampirnya dekatnya rumah kita dengan masjid ni, bukan dengan sebab kita ada kenderaan yang sempurna, bukan dengan sebab kita orang yang ada ilmu, ataupun sebab kita adalah orang yang jahil, yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kita dapat hadir di sini, tuan-tuan, dengan kesian belah daripada Allah Ta'ala terhadap diri kita. Banyak lagi orang-orang yang di luar sana yang tak dapat bersama-sama dengan kita, walaupun setengahnya dapat sembahyang maghrib dengan berjemaah. Tapi bila kita menghadirkan majlis seperti ini, mereka terpisah pula daripada kita. Tak dapat nak duduk sekali kerana mungkin ada kesibukan dalam pekerjaan yang tak habis lagi, mungkin dengan kesibukan dalam tugas pekerjaan, mungkin dengan sebab melanjutkan lagi perjalanan bermusafir. Tak apalah tu. Tapi yang kita naknya, kita yang terdapat duduk dalam majlis ni, tuan-tuan, kita kena sedar bahawa kata kita ni adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bila kata kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tuan-tuan, tak boleh tidak kita kena mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, kerana janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang yang bersyukur: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang-orang yang dapat bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan tambah kenikmatan. Bukan sahaja kenikmatan dari segi kita dapat nikmat pandangan kita ni, iaitu dapat kesenangan, dapat harta benda, dapat duit, dapat nikmat-nikmat dunia ni, tak. Bukan sekadar situ saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan, apabila kita syukur dengan ibadat, maka Allah Ta'ala akan tambahkan kita dalam satu ibadat yang lain pula. Kita dibolehkan oleh Allah Ta'ala, ataupun kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk perbuat amalan yang lain pula. Sebab itu, bagi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka dia banyak boleh buat amalan. Tapi bila orang yang tak bersyukur dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ambil sedikit demi sedikit
sama ada dari segi harta benda kekayaan dia ataupun dari segi apa yang dipanggil sebagai amalan yang telah dia lakukan. Kita tengok setengah-setengah daripada saudara-saudara kita, ada dulu mari sejid, tapi lah ni kenapa tak nampak sejid. Ada kita sendiri pun, kita biasa boleh mari awal pada masjid, tapi lah ni tak boleh nak mari awal. Ada setengah kita pula lepas sembahyang dia nak berzikir, tapi kerana kita di hari ni nak berzikir pun tak ada. Apa puncanya tuan-tuan? Iaitu kita tak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat ibadat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan pada kita. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan, kita ni tuan-tuan duduk atas dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, imtihan. Allah Ta'ala nak uji diri kita, kerana kita ni adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang sempurna, makhluk yang di mana setiap para malaikat cemburu kepada kita. Iblis tu pun cemburu dengan kita. Waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan Adam alaihissalam, apabila dia merintahkan kepada Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail turun kepada permukaan bumi. Setelah bumi ni tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan penghuni-penghuni sebelum daripada Adam alaihissalam. Kerana dalam tarikh sejarah menunjukkan kata dalam dunia ni tadi Allah Ta'ala telah hantar 3 jenis makhluk, ban, bin dan jin. 3 jenis makhluk sebelum daripada Adam alaihissalam. Tapi makhluk yang ketiga iaitu jin ni tadi telah membuat kerosakan di atas muka bumi. Maka akibat daripada kerosakan menumpah darah mereka sesama mereka, Allah Ta'ala buat keputusan, kerana tidak ada yang ingin mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan sekalian para malaikat di langit berserta dengan Azazil sebagai metab, ketua bagi bala tentera yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kepada bumi ni tadi untuk khatam kehidupan jin. Tapi setengah-setengahnya Allah Ta'ala selamatkan lagi, iaitu mereka-mereka, iaitu puak jin ni tadi, yang setengah-setengahnya lari kepada laut. Ni laut depan rumah kita ni dah. Setengah-setengahnya lari kepada Bukit Buka, masuk dalam hutan. Dan ulama kaji dalam kalangan banyak-banyak jin-jin ni tadi, jin yang paling jahat iaitu jin yang duduk di laut. Jin yang paling elok iaitu jin yang dikatakan sebagai jin beriman dengan Allah Ta'ala selepas daripada peristiwa peperangan antara jin dan malaikat tadi, duduk di balik-balik bukit. Dan setengah-setengah pula ada duduk di sembunyi di hutan-hutan, di tempat-tempat berlubang. Pohon kayu berlubang, tanah berlubang, bukit berlubang, batu berlubang, gua-gua tu, tu jangan duk main. Penghuni dia ada. Jadi bila mana semua malaikat ni telah mari kepada bumi dan berlawai dengan jin-jin ni tadi, kebanyakannya mati. Lepas tu dengan perasaan yang megah, Azazil dia rasa dia hebatlah. Kerana di sana pun, di langit pun tidak ada sejekar daripada bumi langit tempat biasa dah Azazil sujud. Selepas daripada peperangan tu 400 tahun Azazil tak sel naik ke langit. 400 tahun Azazil tak sel naik langit, kerana dia nak beribadat di atas muka bumi ni. Dan ulama kata setiap sehasta daripada bumi ni dah disujud oleh Azazil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kepada pia-pia, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala panggil dia naik, sebab Allah nak istihar kata ada satu makhluk pula yang Allah Ta'ala nak sediakan bagi penghuni di atas muka bumi ni. Inni ja'ilum fil ardi khalifah,
Aku nak jadikan satu jenis makhluk khalifah, jadi dia pemerintah pula. Hak tu kata malaikat kata, ya Allah, nampak dah lepas pada ni ada dah kita duk perai dengan pok-pok jin binasa, buat penumpah darah. Hak tu duk ayat dalam Quran tu. Kenapa boleh ayat itu? Sebab pok jin ni tadi. Maka malaikat-malaikat tak puas hati. Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu barang yang kamu tak tahu. Lepas tu turun Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Mari ambil 70 jenis tanah. Tanah selut, tanah hitam, tanah putih, tanah merah, tanah apa lagi. Ikutlah tanah apa-apa pun, asalkan tanah. Lepas tu ambil air pula. 70 jenis air pula. Ambil 70 jenis air. Dan dia masuk. Jadikan lembaga hadam. Tapi sebelum ada tu, nak minta bumi ni nampak dah. Kata atas dia, belakang dia ni ada manusia, ada makhluk 3 jenis dah. Duk buat karut atas dunia ni, atas belakang dia. Dia tak beri. Bila tak beri tu, Jibril kata, mu tak beri kat mana ni perintah Tuhan? Tak kira. Perintah Tuhan pun tak kira. Takut. Jadi binasa. Jadi kerosakan pula berlaku atas dunia ni. Perintah Allah, tapi tak jong. Habis tu kalau kita tengok kenapa sampai Azazil bila Allah Taala suruh sujud pada Adam dia tak jong. Pasal ada contoh dah. Bumi tak sih. Naik tuju pada Allah Taala. Pada Allah Taala bagi tahu kata Israel mari. Minta aku tak wui. Tak wui pun kok mau. Aku ni diperintah oleh Allah Taala tu yang Israel senjah. Bah. Senjah 70 jenis. Air pula dah ambil 70 jenis. Dalam tanah dan air ni tadi, maka di sinilah perbezaan di antara kita jantai dan betina. Kasyaf dan syafaf, 2 jenis. Daripada tanah dan air digaulkan tu tadi, terjadilah lembaga Adam. Dalam Adam ni tadi air dan tanah, maka dalam air dan tanah api lek belakang. Air dan tanah ni tadi itulah jadi. Bagi orang jantai ni tadi, dia jadi daripada Adam alaihissalam, bermula daripada tanah dan air ni berat kepada apa? Berat kepada tulai dan urat. Berat tulai dan urat. Sebab itu orang jantai dia gagah. Dia daripada tanah dan air ni tadi berat kepada jadi tulai dan juga jadi urat. Sebab itu orang jantai risau sangat tentang urat. Lepas tu orang Tina jadi kepada apa? Kepada kulit. Kepada kulit ni. Sebab itu orang Tina duk gaduh dengan krim. Duk bergaduh dengan krim. Lepas tu daging. Sebab itu kita pergi orang Tina, dia tak serupa dengan kita kerakong. Tapi orang Tina dia gebu sedap pergi. Kejadian Allah Ta'ala buat pecek daripada 2 tu tadi. Jadilah jantai, jadilah betina. Lepas tu bila jadi lembaga Adam alaihissalam, iblis ni tadi dia cemburu. Aku ni beribadat 7 tala langit tu, 1 langit, 2 langit. Langit ni aku mana tu hadis Nabi SAW, hadis kursi kata seolah-olahnya padang pasir yang luas. Lepas tu bumi ni tadi seperti cincin sebentuk, lepas kepada padang pasir yang luas, hujung mata tak nampak mana sudahnya pada padang pasir ni bumi ni. Lepas tu 2 ni tadi kapuh, jadi cincin yang sebutir pula pada langit yang kedua yang seperti padang pasir yang luas. Begitulah ketiga, keempat, kelima cincin himpun. Langit pertama jadi seolah cincin, lepas tu langit kedua ni letak cincin. Lepas tu ambil langit kedua dengan langit pertama dengan bumi ni pula rupa jadi super cincin pula dengan langit ketiga. Begitulah sampai kepada langit yang ketujuh. Perhimpunan langit-langit dengan kesudahan bila mana Azazil nampak kata Adam alaihissalam telah dicipta molek ni tadi, cemburu. Walaupun dia telah ibadat seluas-luas mananya langit, luas mananya bumi ni tadi, tapi dia cemburu dengan Adam sebab nak jadi ketua di atas muka bumi. Pasal jin ni ada, Azazil ni dia kejadian daripada api, dan ulama kata dia adalah
daripada jin keturunan yang ketiga tadi, jin yang duduk atas dunia ni tadi, dia beranak penak. Lepas tu satu orang daripada anak dia ni tadi, maka telah diambil oleh Jibril. Jibril telah mengajar Azazil, sehingga kan Jibril mengajar ilmu-ilmu kepada Azazil, dan Azazil lah jadi ketua pada sekalian malaikat-malaikat yang lain, melainkan Jibril alaihissalam, tok kru. Bila mana gitu tuan-tuan, Azazil nampak jasad Nabi Adam, maka dia telah masuk daripada mana? Masuk daripada mulut. Masuk mulut, tubik kok hidung. Masuk tubik hidung, lubang hidung kanan, masuk lubang hidung kiri. Tubik telinga. Tubik kok mata. Tubik kok asal ada lubang, tubiklah dia. Akhir sekali tubik lubang jubu. Lepas tu dia tengok Adam ni, tak bergerak, mapoh kaum. Dia gerai. Tapi ni orang panggil Israiliyat. Kisah Israiliyat. Maka dia telah panjang sikit apa dah. Dia telah apa? Riwayat kata iblis ni sebelah kanan dia ada kemaluan, sebelah kiri dia ada kemaluan perempuan. Ni bila dia telah keluar daripada dunia. Sebelum daripada dunia tu, dia ni memang Tuhan buat jadi kejadian dia ada kemaluan, sebab dia daripada kulungan jin. Pak jin di dunia ni naik jadi orang pilihan, makhluk pilihan, boleh duduk atas langit. Dia tetap jin, dia ada kemaluan. Maka dia ni wallahu alam, bagaimana dia ni, dia telah kecil kepada kaki kanan dan kaki kiri Adam alaihissalam. Ini Israiliyat, sekadar dengar, bukan jadi dalil. Maka bila malaikat Jibril alaihissalam mari tengok Adam, kaki dia basah. Tengok kok mana ni basah ni. Maka Adam alaihissalam Jibril alaihissalam sapu kaki Adam alaihissalam, genjis, hak tu jadi babi. Kaki kiri, kaki kanan tulah jadi buah zabit, pohon zabit. Lepas tu dia ni tengok Adam AS ni, tu dia ludah tui, puak jatuh di pusat. Jibril AS korek dengan sayap dia. Sayap Jibril ni dia boleh besar, dia boleh kecil, dia boleh halus, sebab dia berbuat daripada cahaya. Cokeng, jadilah pusat kita ni. Nampak pusat ni. Ini Israiliyat. Tapi tuan-tuan yang Allah muliakan, dengan kejadian Adam AS, kejadian malaikat-malaikat, kejadian Israel ni tadi, Allah Ta'ala himpunkan ketiga-tiga ni tadi, tunjukkan kepada kita manusia sekarang ni, kita akhir zaman. Ada makhluk yang mulia, ada makhluk yang hina, dan ada makhluk yang terkadang-kadang dia ni dipuji, kadang-kadang dia ni dihina oleh Allah Ta'ala. Apabila manusia mentaati di atas perintah Allah, dia disanjung oleh Allah Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala ayat Al-Quran, orang-orang beriman, orang beramal soleh, ni Allah Ta'ala puji. Tapi bila manusia ni tak ada amal soleh, beriman tak ada, lepas tu beramal amal yang buruk, maka ulaika kal an'am balhum adallun. Mereka lebih hina daripada binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Mana tu tuan-tuan? Sekarang kita tengok. Orang ramai kalangan orang Islam tapi tak nak sembah Tuhan, nak masuk rumah Tuhan pun tak Nama siapa? Muhammad bin Abdullah. Nama sedap. Sulaiman, Harun, kita mana kata kita mak bapa ni, dia telah ada harapan anak aku ni yang lahir yang kecil merah-merah ni, umur 7 hari, nak bagi nama-nama yang molek letak tapi bila dah besar tak ada lah jadi seperti dengan nama tu tadi. Walhasil sifat dia ada. Kerana ulama kata setiap orang ni tadi dalam diri dia telah dibuat oleh Lauh Mahfuz. Allah telah tanda dah nama dia. Contoh kata Syekh, dia ada nama dia Abdul Qadir. Ayah dan ibu ambil contoh dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang soleh, wali Allah hebat. Letaklah anak nama Abdul Qadir. Dalam diri Abdul Qadir sendiri, kalau kata dia ada 10 sifat-sifat yang elok dalam Syekh Abdul Qadir, maka Abdul Qadir ni tadi dia ada satu sifat. Kalau dia usaha, insya-Allah dia akan serupa dengan Syekh Abdul Qadir. Kalau kita ni, nama kita siapa? Abu Bakar. Dia ada sifat seperti Abu Bakar, tapi satu
Tapi kalau dia usaha, dia boleh sampai kepada sifat Abu Bakar. Diri Abu Bakar tu dia boleh sampai. Kalau kita anak kita Syafi'i, dia ada sifat Imam Syafi'i. Tapi satu so. Kalau Syafi'i tu dia ada 10, dia ada so. Maka so ni tu lah, kalau dia usaha di atas dunia ni, insya-Allah nama dia bukan saja Syafi'i, sifat dia dengan sifat Syafi'i, ilmu dia ilmu Syafi'i. Tapi dia tak usaha. Kita sekarang ni tuan-tuan, nama tak ada arah. Molek-molek belaka. Hanya sikit-sikit je orang, setengah-setengahnya nama kapuh hak tu, kapuh hak ni, nama bapak dengan nama mek buak sekali. Lepas tu tubik apa? Tubik tu bukan nama anak. Kalau tuan-tuan pergi Malaysia ke dah, nama pelik-pelik, sebutan nak sebut payah. Orang Ronglong dulu lagi lah, kalau tempat kita ni bunga melu. Orang kita orang tu sini lek sana tak ada. Sana nama molek lagi, tapi tempat kita orang tua dulu melu lah, bunga lah. Tak ada apalah tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila mana manusia ni tadi dia tak sedar dalam kehidupan ni tadi, kita di akhir zaman ni tadi, Allah Subhanahu Wa Taala uji. Bila kata uji, uji dari segi harta, uji dari segi ilmu, uji dari segi apa? Semua sekali. Apatah lagi uji dalam pergaulan kita, permasyarakatan kita. Jadi sikit tuan-tuan yang Allah muliakan, dalam masalah kita ni, dan kita tengok dalam Hayatus Sahabah, ada cerita tentang bagaimana sahabat dengan sahabat ada bertekar, sahabat dengan sahabat ada berbala. Khawarij, puak-puak Khawarij ada. Lepas tu puak-puak sahabat di Madinah, dua puak sahabat di Madinah pun ada berbala. Maka Nabi jadi orang tengah dalam kalangan mak saudara dengan pak saudara, Aisyah dengan Zubair ada bergaduh juga sampai tak kecek Aisyah ada juga. Patut lagi kita di zaman sekarang ni tadi, banyak orang panggil dari segi hubungan kita. Kisah satu cerita tuan-tuan, kita buat kisah je lah malam ni dah. Hasan Basri. Hasan Basri ni dia ahli sufi. Dia ni ahli fiqh, ahli sufi, ahli tafsir. Lepas tu ada seorang lagi, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni dia ahli fiqh. Lepas tu dia ahli tadbir mimpi. Mimpi yang kita dengar cerita Nabi Yusuf tu jadi Ibnu Sirin ni dia mahir dalam mentafsir mimpi. Satu hari tuan-tuan, Imam Hasan Basri dia telah dengar kata, baik mana Ibnu Sirin ni, dia masuk bulan Ramadan, dalam cerita ni dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan Ibnu Sirin tak puasa. Kok mana? Tak ada uzur, tak ada sakit, tak ada bermusafir, duduk di rumah tapi tak puasa. Ibnu Sirin dia ada dalil-dalilnya, ada hujah-hujahnya. Maka Hasan Basri tak boleh ni, kok mana ni? Tak boleh. Jadi bala, geger. Dalam Basrah sana geger. Hasan Basri dengan Ibnu Sirin bala. Begitu ni lah bala. Mak bapak bala, bini dengan laki bala, anak dengan mak bala. Jadi apa balah puak-puak ni, dia ikhtilaf. Bila ikhtilaf ni tadi, dia ada jalan penyelesaian, bukan khilaf, dia ikhtilaf. Lepas tu bila kata gitu, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar dua orang ni. Lagu mana? Allah Taala bagi mimpi kepada Hasan Basri. Hasan Basri dia mimpi apa? Dia duduk di kandang kuda. Kandang kuda, taik kuda ni banyak, pergi pada pagar lah kandang. Lepas tu Hasan Basri dia duduk berdiri. Dia pegang tongkat, takkan baju. Dia tak pakai baju, dia pakai kain sarung. Tutup mana? Lutut sampai pusat. Lepas tu dia berdiri kerah. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Buat mimpi. Kok mana ni? Mimpi ni tuan-tuan, kaedah mimpinya, kalau kita lebih daripada 3 hari, maka kita kena cari orang soleh untuk tadbir mimpi kita. Adalah tu Tuhan nak beri. Jangan jadi bodoh buat temeru gitu tak. Dia adalah tu. Tapi kalau kita mimpi tak molek, maka kita kena minta jauh semayang hajat, minta jauhkan selalu. Maka Hasan Basri pun baik mana ni, tapi tahu kata saing dia ni Ibnu Sirin ni dia pandai mentadbir mimpi. Hasan Basri panggil anak murid dia, mai mugi kepada Ibnu Sirin, murayak kata ada orang mimpi gini ceritanya. Anak murid dia pun pergi jumpa dengan Ibnu Sirin.
Ibnu Sirin mari budak tu, Tok Guru, nak tanya sikit, ada orang masalah mimpi. Dan banyak hari mimpi supo ya. Mimpi apa? Dia royak gini. Royak gini. Tak tahu kata Hasan Basri. Orang tu pun, anak murid tu pun dia tukar pakaian, tukar jadi orang biasa, orang kampung. Mari tanya. Ibnu Sirin kata gini, mu royak kepada Hasan Basri, nak tadbir mimpi ni mu mari sendiri. Budak ni terkejut. Kok mana tahu kata Tok Guru? Tok Guru suruh mari. Budak ni lah hunggar lari masuk dalam bilik. Hasan Basri bagi tahu, "Hai Tok Guru, Ibnu Sirin tahu kata ini kita ni disuruh oleh Tok Guru. Tapi dia pesan suruh Tok Guru pergi sendiri, ambil kaumun, nak royak tak boleh," dia kata. Maka dengan sifat sebagai seorang alim, sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang hati molek, walaupun bala, walaupun berikhtilaf, tapi dia masih lagi tok katuk pintu. Kisah ni kalau tuan-tuan tengok dalam kitab besar-besar dia ada banyak lah. Lepas tu mana kata bila katuk pintu, Ibnu Sirin buka pintu, tengok Hasan Basri mari. Dakak dua orang tu. Walaupun bala tapi dakak. Orang beriman dia tahu cara nak menyelesaikan. Walaupun banyak mana sekalipun dia tak ada benda halus ya. Lepas tu bila dia berdakap tanya, Ibnu Sirin, Hasan Basri tanya Ibnu Sirin, aku nak tanya mu sikit. Apakah tadbir mimpiku ni tadi? Ibnu Sirin kata, "Wahai Hasan Basri, ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala padamu. Allah Taala nak tunjukkan kepada kamu dengan sifat-sifat kamu." Apa dia? Pada kuda ni tadi, iaitu dunia ni tadi. Pemerintahan, jajahan, kekayaan. Mu duduk di sini, walaupun mu duduk sini tapi mu tak kena dengan najis-najis tu. Mu cegak, cokoh. Orang panggil cegap, berdiri pada satu tempat saja. Sebab Hasan Basri ni dia berat pada tasawuf, dia zuhud. Walaupun ada banyak cemar, dia tetap bersih. Lepas tu bagaimana dengan tongkat ni tadi? Tongkat ini menunjukkan kata kejak hatimu. Walaupun apa-apa saja masalah mu kejak. Tengok aku kata mana kata dalam diri aku ni aku berbuka puasa, tapi mu tak berbuka puasa, mu kejak. Mana kata salah betul dia kejak. Dia tak gonjeng dah. Lepas tu aku takkan baju ni nak menunjukkan kata mu ni ilmu mu luas dan mu lapang dada. Tak ada masalah dalam masalah khilaf apa, boleh berpadu. Lepas tu nak tanya kerana mu boleh tahu kata mimpi ni aku yang bermimpi. Ibnu Sirin kata, aku tahu sebab aku dah tengok dalam ramai-ramai orang di kawasan kita ni, tak ada orang yang akan dapat mimpi begini melainkan mu seorang yang akan dapat mimpi ni. Tuhan nak tunjuk sifat. Jadi dua orang ni tadi dapat tahu sifat, sama sifat. Yang ni tahu kata dia ni memang pandai tadbir mimpi, yang ni tahu kata dia anugerah daripada Allah Ta'ala zahir untuk dalam diri dia dapat mimpi. Jadi tuan-tuan yang telah muliakan, dalam kehidupan kita ni penuh dengan ujian, penuh dengan sak Allah Ta'ala terhadap diri kita. Siapa yang lepas maka dia akan berjaya. Siapa yang tak lepas maka dia gagal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ni tadi. Sebab itu kita nak cari benda ni, Allah Ta'ala suruh kita minta pada dia. Kita nak dapat jalan yang sebenar ni tadi, minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebab dunia ni kita hidup sekali, inilah tempat kesudahan kita. Gagal kita, gagallah kita. Kalau berjaya, berjayalah kita. Sebab itu orang Yahudi, Nasara, Majusi, dia pun kata dia betul. Tapi dalam betul dia, bagi orang yang betul nampak kata dia salah. Tapi dia kata dia betul. Dalam keadaan begitu tuan-tuan, hanya kita ni ada Tuhan, maka kita minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang sebenar. Jalan sebenar milik Allah Ta'ala. Kita hamba Allah, tak tahu gapo, maka kita kena bergantung hati kita dengan Allah. Jadi atas perkara tu tuan-tuan, untuk kita nak ada perasaan rasa salah atas dunia ni tadi, kita kena usaha.
Di antaranya kita mengamalkan amalan yang bawa mari oleh Nabi SAW sepenuhnya. Udkhulu fi silmi kafah. Masukkan agama dalam diri kamu semua sekali. Kita tolak satu. Kalau dalam susunan dakwah tabligh dia kena ada apa? Yakin pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena usaha tentang semayang supaya dapat hakikat semayang. Usahakan ilmu dan zikir supaya dapat hakikat ilmu dan zikir. Ikram muslimin, ikhlas niat fi sabilillah. Maka 6 ni tadi bila kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala akan tunjukkan jalan yang sebenar. Tapi kalau kita bermain-main, tak sungguh-sungguh dalam 6 perkara dalam susunan dakwah ni tadi, maka kita gagal. Gagal dalam ujian. Jadi atas perkara tu kita usaha lagi sampai Allah Taala bagi keredaan dalam diri kita. Dapat tahu kata kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ada kemanisan dalam amalan. Berdoa, bulu roma kita naik. Dengar perkataan Allah, pentingkatan iman kita. Orang tengok kita ingat pada Allah. Orang dengar kita kecek, pengetahuan mereka menambah. Itu orang panggil kita dengan Tuhan, orang dengan kita. Adapun kalau kita ni tadi orang tengok kita, kalau contoh kata kalau kita main jual budu, orang akan nampak kita, orang kata budu, nampak budu. Tapi bila kita tukar, kita takut ke Tuhan, orang tengok kita, dia akan ingat pada Allah Subhanahu Taala. Nak sampai situ. Bila nak sampai situ, kita tak boleh duduk orang panggil apa? Peluk tubuh. Tak boleh. Maka kita kena usaha sampai bermati-mati usaha sampai mati. Jadi atas perkara tu tuan-tuan, dapat berapa mesej? Tepat 3 bulan 12. Jadi jemaah akan dibentuk untuk keluar 3 hari. Harapnya tuan-tuan sini ada azam supaya Allah Taala pilih. Mudah-mudahan kalaulah kita dipilih Allah Taala, maka kita boleh keluar. Kalau Allah Taala tak pilih kita, nescaya ada kemampuan hebat dari mana pun kita tak boleh keluar. Azam dah, insya-Allah dah. Insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.